Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini, kami dari kelas IC 2201D akan membentangkan sebuah tajuk yang berjudul Falsafah Perubatan Ibn Sina. Seterusnya kami terdiri daripada 6 ahli kumpulan. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Rizqullah Syauqi bin Azmi. Nombor metrik 2020-620-706. Dan seterusnya adalah saudara Mir Alif Haikal bin Muhammad Nur Arsyad 2020-878-706. Dan saudara di sebelahnya adalah saudara Muhammad Adil Akmal bin Muhammad Zamri 2020-878-526. Dan saudara di bawah adalah saudara Afiq Zakwan bin Muhammad Osman, nombor metrik 2020-449874. Dan seterusnya adalah saudara Muhammad Afiq bin Abdul Aziz, nombor metrik 2020-470-356. Dan yang terakhir adalah saudara Ahmad Iskandar bin Syahrul Riza, nombor metrik 2020-828-102. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada saudara Mir Alif Haikal untuk menerangkan sedikit tentang Ibn Sina. Ibn Sina atau nama sebenarnya Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina telah dilahirkan di Ashana, Bukhara, iaitu di Turkistan pada tahun 370 Hijrah bersamaan 970 Masihi, dan beliau berbangsa Parsi. Beliau merupakan putera sulung dan mempunyai seorang adik iaitu bernama Mahmud. Ibn Sina merupakan seorang ahli falsafah, saintis, ahli perubatan, matematik, fizik dan penyair yang amat bijaksana dalam pelbagai lapangan ilmu. Nama bapa beliau ialah Abdullah Al-Ismaili. Bapa beliau merupakan seorang kebina kerajaan di Khair Maitan iaitu di Aksana, dan nama ibu beliau pula ialah Sitara. Ibunya lahir di Aksana dan berketurunan Parsi. Di dunia barat, Ibn Sina lebih dikenali dengan nama Avicenna. Ibn Sina juga pernah digelar sebagai Asy-Syi'ar Rais dan Hujatul Haq. Ini kerana penguasaan Ibn Sina di dalam setiap bidang ilmu. Pada usia 5 tahun, Ibn Sina telah mula mempelajari pengajian Al-Quran, dan pada usia 10 tahun, Ibn Sina telah menghafaz Al-Quran beserta tajwidnya. Kemudian, pada umur 16 tahun, Ibn Sina telah memulakan pembelajarannya di dalam dunia perubatan atas nasihat seorang ahli perubatan Kristian dan Jurjani, iaitu Abu Sal Isa bin Yahya Al-Mahidi. Pada peringkat awal pembelajarannya, Ibn Sina tidak meminta sebarang bayaran. Ini kerana beliau ingin lebih menumpukan kepada pembelajaran dan penelitian ilmu perubatan. Setelah bapanya meninggal dan berlaku ketidakstabilan politik di Asia Tengah, Ibn Sina telah mengembara ke bandar-bandar di sebelah Parsi. Ibn Sina pernah menetap di Roy dan seketika di Hamadan. Antara jawatan yang pernah dipikul oleh Ibn Sina ialah beliau pernah menjadi seorang gembina di Hamadan dan pernah menjadi seorang doktor kepada Raja Wahid, iaitu pemerintah Parsi. Dalam kesibukan dan kesukaran beliau dalam urusan pentadbiran, Ibn Sina merupakan seorang yang amat bersemangat sehingga masih mampu mengarang sehingga 250 buah buku dalam pelbagai lapangan ilmu. Pada tahun-tahun terakhir kehidupan Ibn Sina telah menghidap penyakit kolik yang amat teruk. Ini berlaku ketika Ibn Sina berkhidmat dengan Ala ad-Daulah, iaitu pemerintah Isfahan pada ketika itu. Meskipun rakan-rakannya telah menasihati beliau agar bersederhana terutamanya dari aspek kerja, namun beliau tidak menghiraukannya. Malah Ibn Sina telah menguruskan semua urusannya seperti membebaskan para hamba, bersedekah kepada fakir dan miskin dan memperbetulkan ketidakadilan yang pernah dilakukannya. Beliau juga tidak pernah tertinggal untuk membaca Al-Quran setiap 3 hari. Akhirnya, Ibn Sina telah menghembuskan nafasnya yang terakhir di Hamadan pada bulan Ramadan 428 Hijrah bersamaan 1037 Masihi di Hamadan. Meskipun Ibn Sina telah meninggal dunia
belum mencapai usia 60 tahun, sumbangan-sumbangan yang telah dicurahkan oleh Ibn Sina masih memberikan kesan yang amat meluas sehingga ke dunia Eropah atau Barat, serta karya-karya peninggalan beliau masih dirujuk oleh para saintis dan ilmuwan sehingga ke hari ini. Pada slide ini saya akan membentangkan berkenaan dengan objektif kajian. Dalam kajian yang kami lakukan, kami mendapati terdapat beberapa objektif yang kami akan kemukakan dalam kajian ini. Yang pertama, kami akan menerangkan biografi berkenaan dengan tokoh perubatan Islam iaitu Ibn Sina. Yang kedua, kami akan menjelaskan sumbangan-sumbangan Ibn Sina dalam bidang perubatan. Yang ketiga, kami akan mengenal pasti penyakit-penyakit yang dijumpai oleh Ibn Sina. Dan yang terakhir, kami akan mengaplikasikan falsafah perubatan Ibn Sina ke dunia kini ataupun ke zaman ini. Tokoh ulama yang hebat yang bernama Ibn Sina. Ibn Sina, nama asalnya ialah Abu Khalil Husin Ibn Abdullah Ibn Sina. Beliau dilahirkan pada 980 Masihi di Afshana, Bukhara, Uzbekistan. Lain itu, di benua Eropah, Ibn Sina dikenali sebagai Avicenna. Pada umur 10 tahun, beliau telah menjadi seorang hafiz Al-Quran dan menguasai ilmu-ilmu yang dahsyat seperti tasawuf, fiqh, tafsir dan usuluddin. Selain itu juga, beliau telah menguasai ilmu yang lebih hebat dari gurunya iaitu Abu Abdullah An-Natli. Selain itu, kita boleh mengetahui bahawa Ibn Sina merupakan seorang yang inovatif, kreatif dan tidak mengenal erti putus asa dalam menguasai pelbagai ilmu. Oleh demikian, pada umur 15 dan 16 tahun, Ibn Sina telah menguasai pelbagai ilmu seperti ilmu sains, ilmu hisab, ilmu fizik dan ilmu kaji astronomi. Disebabkan beliau telah menguasai pelbagai ilmu sains, beliau telah dianugerahkan sebagai pengamal perubatan pada usia 18 tahun. Oleh demikian, beliau telah mendapat gelaran Syekh Al-Rais yang bermaksud guru para raja. Selain itu juga, beliau mendapat gelaran Raja para Doktor dan juga Raja Ubat. Walau bagaimanapun, Ibn Sina telah meninggal dunia di Hamadan pada tahun 428 Hijrah yang bersamaan dengan 1037 Masihi. Oleh demikian, beliau telah mendapat gelaran sebagai Papa Perubatan Moden. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sumbangan Ibn Sina dalam bidang perubatan. Ibn Sina telah mengkaryakan satu buah buku yang masyhur yang digunakan pada masa kini. Buku tersebut bertajuk Kanun fi Tib yang bermaksud peraturan perubatan. Buku ini mempunyai 14 jilid dan menerangkan tentang 760 ubat dan jenis penyakitnya. Walau bagaimanapun, orang luar telah mengambil buku ini dan terjemahkan dengan pelbagai bahasa seperti bahasa Inggeris, Latin dan Sepanyol. Selain itu, terdapat tokoh yang telah menghiburkan segala karya yang telah ditulis oleh Ibn Sina dalam satu buku besar. Buku itu bertajuk Essai de Bibliographie Avicenna yang telah dikarang dan dikumpul oleh Peter Deumeket di Kairo. Akhir sekali, sumbangan Ibn Sina dalam perubatan ialah beliau telah menemui satu ilmu iaitu ilmu psikosomatis yang mana ia membahaskan tentang psikologi dengan kesihatan. Sebagai contoh yang boleh kita ambil ialah emosi dalam memulihkan gangguan psikologi. Selain itu juga, beliau juga telah menemui ilmu diagnosis yang mana ia dijumpai pada denyutan jantung. Oleh demikian, beliau menjadi orang yang pertama yang menjumpai sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. Objektif seterusnya adalah jenis-jenis penyakit yang telah ditemui.
Ibn Sina banyak menyumbang dalam tamadun Islam, terutamanya dalam bidang perubatan. Kebijaksanaan Ibn Sina dalam bidang perubatan mendapat pengiktirafan dunia. Ibn Sina berjaya melakukan beberapa pencapaian dalam perubatan, iaitu penemuan penyakit baru serta puncanya. Antara penemuan penyakit yang dikaji oleh Ibn Sina ialah pengaruh kuman dalam penyakit, jangkitan virus seperti TB, dan penyakit seperti rubella, alahan yakni alergik, cacar yakni smallpox, penyakit jiwa dan sebagainya. Rubella adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus, dikenali sebagai campak Jerman, yang biasanya menyerang anak-anak dan remaja. Rubella sendiri merupakan penyakit yang berbeza dari campak, tetapi memiliki persamaan kerana menyebabkan ruam kemerahan pada kulit. Penyakit ini berbahaya kepada wanita hamil yang kurang 5 bulan. Jika terkena penyakit ini, ia berpotensi untuk mengalami sindrom rubella congenital yang boleh memberi kesan kepada bayi selepas dilahirkan. Penyakit TB. TB merupakan penyakit berjangkit yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Kebiasaan, penyakit ini akan menyerap paru-paru. Ia juga boleh menyerap kepada bahagian badan lain, seperti buah pinggang dan tulang belakang. Sekiranya tidak dirawat, ia boleh membawa maut. Kebiasaannya, TB merebak melalui udara dari seseorang kepada orang lain. Seterusnya, penyakit jiwa menurut Ibn Sina. Pertama, hasrat dan dorongan jiwa mengikuti ijiminasi. Dalam hal ini, ijiminasilah yang mendorong kehendak hasrat yang diinginkan. Yang kedua, pengaruh fikiran terhadap tubuh, iaitu pengaruh emosi dan kemahuan. Ibn Sina mengatakan berdasarkan pengalaman mediknya bahawa secara fizik orang-orang sakit hanya dengan kemahuannya lah dapat menjadi sembuh, dan begitu pula dengan orang-orang sihat dapat menjadi sakit bila terpengaruh oleh fikirannya bahawa ia sakit. Ketiga, emosi yang kuat seperti rasa takut dapat merosak keadaan organisma dan menyebabkan kematian dengan mempengaruhi fungsi-fungsi vegetatif. Keempat, rasa gembira atau sedih merupakan keadaan-keadaan mental, dan keduanya memiliki pengaruh di fungsi-fungsi vegetatif. Sebenarnya, jika jiwa cukup kuat, jiwa dapat menyembuhkan dan menyakitkan badan lain tanpa tanda apa-apa pun. Objektif yang terakhir iaitu mengaplikasikan falsafah perubatan Ibn Sina ke dunia kini. Falsafah perubatan dengan hasil yang telah ditemui oleh Ibn Sina telah memberi sinar baharu terhadap bidang perubatan dengan hasil-hasil yang telah ditemui oleh beliau yang boleh diaplikasikan pada masa kini. Dalam falsafah perubatan, Ibn Sina telah melakukan metod pemerhatian yakni observation dan analisis. Berdasarkan cara ini, ilmu perubatan berkembang maju hingga ke hari ini. Beliau telah membuat banyak analisis tentang pelbagai penyakit dan menyeraikan lebih kurang 760 jenis penyakit serta kaedah merawatnya. Penyelidikan dan penulisan Ibn Sina banyak mempengaruhi perkembangan ilmu perubatan moden. Pada masa ini, hasil perkembangan sains dan teknologi telah muncul pelbagai kaedah perubatan baharu yang menggunakan alatan-alatan yang canggih. Antara penemuan yang boleh diaplikasikan pada masa kini ialah dalam bidang pembedahan dan anestetik. Ibn Sina telah memperkenalkan pemakaian seragam hijau semasa pembedahan dijalankan. Melalui kajian psikologi pemakaian seragam hijau oleh unit pembedahan bertujuan untuk menyegarkan penglihatan kerana melihat warna merah darah yang terlalu banyak boleh memudarkan isyarat merah pada otak, dan ia mengganggu ilusi warna lain, kesannya mengganggu tumpuan para pembedah. Sumbangan Ibn Sina ini masih lagi digunakan pada masa kini. Selain itu, pengenalan kepada kaedah aseptik dengan menggunakan alkohol bagi menyakuman pada alatan pembedahan dan kulit. Kaedah ini adalah kaedah yang wajib dilakukan semasa proses pembedahan atau proses pembersihan alatan bedah pada masa kini. Sebelum melakukan pembedahan, Ibn Sina menggunakan anestetik
atau ubat bius yang terdiri daripada herba termasuklah ganja dan candu sebelum pembedahan berat dijalankan. Antara lain falsafah yang boleh diaplikasikan pada masa kini ialah kepentingan dos yang betul bagi mengelakkan kesan sampingan yang tidak diingini semasa dan selepas pembedahan. Ibn Sina menyarankan supaya mengelakkan memotong saraf, arteri dan vena sebanyak mungkin bagi mengelakkan pesakit kehilangan banyak darah. Sebagai kesimpulan, pemikiran Ibn Sina adalah sangat berkait dengan perubatan Islam. Dengan perubatan Islam yang tidak dibatasi oleh masa dan usia sehingga terpencil dari sistem perubatan moden. Ilmuwan Ibn Sina tentang perubatan mungkin tidak sebagus pengetahuannya tentang falsafah. Namun, beliau sering digelar sebagai putera atau ketua kepada para doktor. Kerana sumbangan beliau dalam perubatan Islam telah menjadikan zaman kegemilangan Islam. Perubatan Islam ini adalah sistem perubatan yang dikandung dan didirikan oleh para sarjana Muslim dari pelbagai bangsa pada zaman dahulu. Dengan kata lain, sejak lahirnya masyarakat Muslim terawal, ia terus berlanjutan hingga ke hari ini. Di samping itu, perubatan Islam adalah bidang yang masyhur dalam ketamadunan Islam dan merupakan satu cabang sains yang melahirkan cendekiawan Muslim. Kita tidak boleh nafikan bahawa pengaruh yang dibawa oleh kemajuan perubatan Islam pada zaman pertengahan kepada perubatan moden pada hari ini. Perubatan moden adalah kesinambungan daripada sistem perubatan yang diperkenalkan oleh Ibn Sina. Justeru, kita sebagai orang Islam perlu mempunyai semangat yang kuat dan bekerja keras untuk mencapai apa yang kita impikan. Jangan mudah putus asa kerana kita perlu percaya bahawa Allah sentiasa ada untuk menolong kita. Seperti Ibn Sina, dia tidak hanya terkenal dalam dunia perubatan, tetapi beliau juga cemerlang dalam bidang kimia, geografi, falsafah, astronomi, metafizik dan sebagainya. Sehinggalah dia mendapat mengatasi gurunya iaitu Al-Farabi. Kita perlu menteladani semua sikap positif yang dimiliki oleh Ibn Sina yang pasti akan mendorong kita meraih kejayaan. Kita sudah sampai ke penghujungnya. Jika ada sebarang pertanyaan atau persoalan, boleh diajukan ke dalam grup kelas kita. Sekian sahaja daripada kami. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.